TV KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya hari ini, pengacara anda Wani Carey. Untuk subjek kita hari ini, kita akan sama-sama belajar satu subjek yang agak menarik dan mencabar, iaitu subjek matematik tambahan. Tapi sebelum kita nak teruskan dengan pembelajaran kita hari ini, Wani seperti biasa nak ingatkan anda semua untuk sentiasalah patuh SOP yang telah ditetapkan demi memutuskan rantaian COVID-19 ini. Jadi bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah. Okey, jom kita nak teruskan dengan mengenali guru kita hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Mempunyai 17 tahun pengalaman mengajar. Jadi jom kita bawakan ke studio kita hari ini Cikgu Nur Afiza. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Cikgu sihat ya? Cikgu Nur Afiza lebih dikenali di sekolah. Cikgu murid-murid panggil apa Cikgu? Cikgu Wan. Cikgu Wan. Okey, Cikgu Wan Nur Afiza ingin dikenali sebagai Cikgu Wan. Jadi Wani panggil Cikgu Wan sajalah ya. Saja. Okey, baik Cikgu, selamat datang ke Studio Sukses. Dan hari ini sebelum kita nak teruskan dengan apa perbincangan topik kita, Wani nak ajak Cikgu untuk pakai hand sanitizer di sini sebagai langkah pencegahan awal kita. Cikgu tu banyak sikit. Okey. Jadi cikgu pun dah pakai, Wani pun dah pakai, dan Wani nak ingatkan kita akan kekal memakai pelitup muka sepanjang rancangan ini. Okey, baik cikgu, kita nak tanyalah hari ini matematik tambahan. Tajuk apa yang telah cikgu pilih untuk hari ini? Okey, untuk hari ini saya memilih untuk tajuk janjang dan subtopik dia adalah janjang aritmetik. Janjang aritmetik. Apa benda tu cikgu? Mungkin ada mereka yang rasa matematik tambahan ni susah. Dengar janjang aritmetik lagi susah. Jadi apa sebenarnya orang kata objektif pembelajaran hari ini? Okey, sebenarnya janjang aritmetik ni nama dia macam wow kan, tapi sebenarnya daripada seawal kita belajar pada tadika lagi kita dah belajar iaitu pasal jujukan nombor. Macam 2, 4, 6. So apa itu? Itu adalah pola nombor dengan kita menambahkan setiap nombor tersebut dengan 2, 2, 2. Tapi dah belajar tentang 4, tentang 5 ni takkanlah kita nak ajar yang senang macam tu kan. Jadi sekuens dia, pola dia akan jadi lain sedikit lah. Dan kebanyakannya akan lebih kepada algebra. Itu dia. Hari ini kita nak belajar janjang aritmetik. Okey, jadi sebelum kita nak teruskan dengan pembelajaran kita hari ini, kita mesti nak dengarkan dululah cikgu pandangan calon SPM mengenai subjek matematik tambahan. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya, subjek admit merupakan satu subjek yang dapat mendisiplikan ilmu. Apabila kita mempelajari admit, kita akan buat banyak latihan dan soalan-soalan yang sukar, menyebabkan otak kita cenderung untuk lebih berfikir dan akhirnya kita akan menjadi lebih pintar. Oleh itu, saya berharap agar semua rakan-rakan dapat mempelajari admit dengan bersungguh-sungguh agar mendapatkan A+ dalam admit bukan lagi suatu perkara yang sukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya, subjek admit merupakan antara subjek yang sukar untuk mendapat grade A. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlulah melakukan latihan sebanyak yang mungkin supaya kita dapat mengenal pasti bentuk soalan dan juga cara jawab yang betul. Dengan usaha yang berterusan, saya percaya kita mampu memperoleh keputusan yang cemerlang bersama-sama. Hai. Baiklah, mungkin ramai yang menganggap bahawa mata pelajaran admit ini merupakan satu mata pelajaran yang agak mencabar. Tetapi sebagai seorang pelajar, kita perlu menjadikan satu cabaran itu sebagai satu titik tolak untuk kita mencapai kecemerlangan. Jadi kepada semua calon SPM di luar sana, I wish you all the best and good luck. Didik TV KPM. Rata-rata daripada mereka mengatakan bahawa subjek matematik tambahan ni merupakan satu subjek yang susah nak skor A+ cikgu. Sebabnya apa di situ nak susah nak skor tu cikgu? Okey, satu macam biasa kita akan cakap mindset pelajar tu sendiri dia akan rasa susah sebelum belajar. Daripada senior-senior kata dia adalah susah dan kebanyakannya memang pada awalnya dia akan jadi susah lah kan. Sebab mindset tu sendiri.
Mindset pelajar. Okey, mungkin hari ini lepas kita break sekejap lagi, kita nak tengok mereka ni masih ada mindset yang sama ke anak murid yang akan bersama dengan kita ni, ataupun cikgu akan mengubah mindset mereka pada hari ini. InsyaAllah. Okey, jadi sekarang ni cikgu, kita nak bagi cikgu bersedia dulu dan kita nak pastikan mereka di rumah dah bersedia dah untuk belajar matematik tambahan. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kiri dalam subjek kita hari ini Matematik Tambahan, dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Wan Nurfizah selaku Guru Akademik Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Okey Cikgu, tadi kita nak cakap dah apa topik yang akan kita fokus iaitu janjang aritmetik. Okey, jadi sekarang ni kita nak orang kata memanggil 6 murid bersama dengan kita, tapi sebelum tu Wani nak bagi tahu cikgu lah. Mungkin cikgu masuk ke studio hari ni nampak ada perhiasan semua benda ni sebabkan kita nak ambil mood lah cikgu. Esok kita nak raya korban. Jadi kita nak ambil mood hari ini untuk kita bagi mereka semangat walaupun dah nak beraya, mereka perlu lagi belajar dan kena ada semangat, kena ingat SPM tu dah nak dekat cikgu. Perlukan pengorbanan juga. Ya betul. Okey, jom. Jadi sekarang ini kalau mereka sudah bersedia, jom kita bawakan 6 murid dari Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Assalamualaikum, apa khabar semua? Khabar baik. Khabar baik. Okey, khabar baik. Alhamdulillah. Jom kita nak minta anda perkenalkan nama, umur dan juga cita-cita anda. Okey, kita mulakan dari Muhammad. Syekh Muhammad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syekh Muhammad Faiz bin Syekh Muhammad Fahmi. Cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor haiwan. Okey, nama orang kata nama manjanya apa tu nak Kak Wani panggil? Boleh panggil saya Syekh saja. Syekh. Okey, terima kasih Syekh. Seterusnya kita ada Azmi Natasha. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azmi Natasha Bitina Hayati. Cita-cita saya ingin menjadi seorang accountant. Wow, accountant. Baik, seterusnya kita ada Isfazira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Isfazira binti Zainul Rashid. Cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor pakar bedah. Wow, seorang doktor. Okey, seterusnya Hasif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Asif Fitri bin Hasbullah. Cita-cita saya ingin menjadi doktor. Doktor juga. Okey, seterusnya kita ada Nabila. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurasha Nabila binti Nurizham. Cita-cita saya ingin menjadi chemical engineer. Wow, ni lain sikit cikgu. Engineer. Okey, dan akhir sekali kita ada Nur Asha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nabilah binti Masaliz. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Okey, baik. Terima kasih semua murid dari Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Di sini Kak Wani nak tanya sebelum kita nak teruskan, adakah anda sudah bersedia untuk belajar hari ini? Kalau sudah, sila tunjuk thumbs up di depan kamera macam ni. Okey, baik. Senyuman dah terukir di wajah mereka. Cikgu pun dah senyum di situ. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih Wani. Okey, hari ini saya akan menekankan tentang tajuk janjang. So, dalam janjang ni ada 2 subtopik dan hari ini kita tekankan tentang janjang aritmetik. Okey, skop dia adalah standard kandungan 5.1 janjang aritmetik. Okey, standard pembelajaran adalah 5.11, 5.12, 5.13 dan 5.14. So, janjang aritmetik, objektif pembelajaran kita adalah mengenal pasti suatu jujukan ialah janjang aritmetik dan memberikan justifikasi apa itu janjang aritmetik. Yang kedua, menerbitkan rumus sebutan ke N bagi janjang aritmetik dan menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi. Okey, dan yang ketiga, menerbitkan rumus hasil tambah N sebutan pertama, SN bagi janjang aritmetik dan menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi. Okey, yang keempat, of course, menyelesaikan masalah yang melibatkan janjang aritmetik. So, dalam SPM, kebanyakannya adalah melibatkan 5.1.4 lah yang kebanyakannya kata dia macam kebat ke apa kan. Tapi sebenarnya dia adalah menganalisis soalan untuk menyelesaikan masalah. Masalah, okey. Okey.
So, kita pergi kepada apa itu janjang aritmetik. Sebenarnya janjang ini kita dah belajar seawal daripada prasekolah lagi, iaitu pola nombor. Tapi bila masuk dalam matematik tambahan, dinamakan sebagai janjang aritmetik. Okay, apa itu janjang aritmetik? Ialah suatu jujukan nombor di mana setiap sebutan diperoleh dengan menambahkan suatu pemalar kepada sebutan sebelumnya. Contoh, 2, 4, 6. Jadi budak prasekolah pun tahu lah 2, 4, 6. Lepas tu apa? 8, 10. Sebab apa? Dia tahu tambah 2, 2, 2 daripada sebutan sebelumnya. Okey. So, contoh macam ni lah. Okey, kita nampak satu pattern dekat sini untuk limau. So, susunan buah oren yang membentuk suatu pola sekata dipanggil sebagai janjang. Okey. Tapi janjang ada dua, iaitu aritmetik ataupun geometrik. So, penekanan adalah kepada aritmetik dan bagi saya dia lebih mudah lah. Okey, beza bilangan buah oren bagi setiap baris adalah 1. Maka ia membentuk janjang aritmetik. Kalau kamu tengok kat sini, ni 1, lepas tu 2, lepas tu 3, tu 4. Sekata penambahannya. Okay, bila tidak sekata, dia tidak dipanggil sebagai janjang aritmetik. So, dipanggil sebagai pola sahaja. Okey, satu pola nombor. Okey. Lepas tu, yang sama dipanggil sebagai janjang aritmetik dan dipanggil sebagai beza sepunya. Perbezaan setiap baris adalah satu. So, sepunya adalah sama. Okey. Okey. Okey, kita pergi kepada apa yang diberi semasa dalam peperiksaan SPM. List formula apa yang diberi, hanya 2 formula ini sahaja yang dibekalkan dalam soalan SPM. So, adalah formula sebutan ke N, Tn sama dengan A tambah N tolak 1D, Sn sama dengan N per 2, darab dengan 2A tambah N tolak 1D. So, ini sahaja yang diberikan. Okey, tapi kalau dia orang tak tahu apa itu TN, apa semua tu, jadi kamu tak boleh nak selesaikan soalan lah. Okey, mari kita tanya kita punya pelajar, boleh? Okey cikgu, sebelum tu untuk rumus yang ini adakah ia akan diberi dalam bentuk kertas formula ataupun murid kena hafal sendiri cikgu? Oh tak, ini memang diberi dalam SPM, memang ada dalam buklet soalan SPM tersebut. So nanti kita akan pergi mana pula soalan yang tidak diberi. Berarti ada masalah lah untuk mereka jawab soalan macam ni. Tak ada masalah kalau tak faham lah. Betul. Okey, jom kita tanya mereka cikgu. Okey, so Syekh, boleh saya tanya apa itu TN Syekh? TN ialah sebutan yang ke N. Jadi apabila kita baca soalan, dia kata cari sebutan ke-5. So kita tahu T5. Okey. Isfazira, boleh saya tahu apa itu A? A adalah sebutan pertama. Okey, A adalah sebutan pertama bagi jujukan tersebut. Okey, Nabilah, apa itu N, Nabilah? N ialah bilangan sebutan. Okey, N adalah bilangan sebutan. Okey, Hasif, apa dia Hasif? D? D ialah sebutan sepunya, cikgu. Okey, beza sepunya. Okey, D adalah beza sepunya. Okey, Azwin, apa itu SN? Azwin? N adalah hasil tambah. Hasil tambah. N, sebutan pertama. Hasil tambah N, sebutan pertama. Okey, so kalau tengok dia ulang-ulang je benda ni. Okey, so ini adalah dia punya yang diorang terangkan tadi. Diorang kena tahu apa itu A, B, TN, SN, A, N dengan D. Okey. So ini adalah formula yang kalau mereka hafal adalah satu kelebihan untuk mereka lebih cepat menjawab. Kalau mereka tidak menghafal 3 formula, yang ini wajiblah. Biasa kan? Okey, atau yang ini, yang kedua dan ketiga, kalau mereka hafal, so mereka boleh short form diorang punya jalan kerja. Okey, tak ditolak pun markah jalan kerja tersebutlah. Tapi kalau mereka tak hafal, tak ada masalah. Boleh menggunakan formula yang tadi, yang awal-awal tadi. Cumanya nanti jalan kerja agak sedikit panjang. Kita kalau boleh nak mengurangkan jalan kerja sebab kita nak mengurangkan kesilapan. So, boleh mengurangkan markah dekat situ. Okey, so ini tidak disertakan. Ini adalah rumus tambahan. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, so kita nampak dekat situ adalah mancis. Okey, dia kata rajah 1 menunjukkan 3 segitiga yang dibentuk oleh mancis. Panjang setiap mancis ialah 5 cm. Okey, panjang mancis itu adalah 5 cm. Kalau pelajar tidak baca soalan itu dengan baik, so dia akan berbicara pasal panjang mancis tersebut. Okey. Tapi soalannya adalah apa? Perimeter bagi setiap segitiga membentuk janjang sebutan untuk janjang mengikut
Membentuk janjang. Okey, sebutan untuk janjang mengikut tertib menaik. Tulis 3 sebutan pertama dalam janjang ini. Okey. Cikgu nak pilih student ke? Okey, bagi Wani pilih student. Boleh. Wani nak tanya Syekh. Okey, Syekh. Apakah kata kunci bagi soalan ini? Okey, menurut soalan, kata kunci yang diberi adalah perimeter. Okey, perimeter. Jangan fokus pada panjang mancis tersebut. Bila perimeter, dia adalah ukur lilit. So, bila dia suruh tulis 3 sebutan pertama dalam janjang ini, so dia adalah perimeter, betul tadi. So, jawapannya adalah 15, 30, 45. Kesilapan calon, dia nampak dekat situ 5. So, dia fikir 5, 10, 15. Ya. Padahal dia pasal ukur lilit bagi bentuk segitiga tersebut yang dibentuk oleh mancis. Okey, soalan B. Tentukan jenis janjang bagi sebutan ini dan huraikan. So, dalam soalan NMAT sekarang dah suruh huraikan. Tapi jangan buat karangan pula. Dia short, simple je jawapan dia. Ya. Boleh Wani tolong pilihkan? Okey, saya nak pilih Nabila. Okey, Nabila. Okey, apakah jenis janjang ini dan huraikan? Janjang ini ialah janjang aritmetik kerana mempunyai beza sepunyanya iaitu 15. Okey. Sangat baguslah jawapan itu. Dia kata tentukan, kenal pasti kata kunci. Dia kata tentukan dan huraikan. Ya. So, kalau setakat dia cakap itu adalah janjang aritmetik sebab janjang ada 2. Kalau dia setakat jawab janjang aritmetik tanpa huraian, so satu markah tu akan hilanglah. Dia mesti tentukan dan huraikan. Kenapa? Sebab mempunyai beza sepunya iaitu 15. Sebab setiap tu. Okey, bagus sangat. Okey, ini simple. Okey, tapi boleh keluar sebab dia adalah aras pengetahuan. Okey, so kita pergi kepada, jom cuba yang kedua. Okey, nampak hijau kat situ. Okey, satu tumbuhan bertambah tinggi dengan 0.5 cm setiap hari. Okey, ada perkataan setiap hari dekat situ. Jika tinggi asalnya ialah 4 cm, jelah kita beli pokok tu asalnya adalah 4 cm, berapa hari lagi ketinggiannya akan menjadi 175 cm? Jadi kalau kita nak listing, masaklah kita. Asalnya mula apa? 4, lepas tu tambah 4.5, lepas tu 5. Kira satu-satu. Sampai 175. Habis kan? Okey, jadi kita keluarkan apa maklumat yang ada dekat sini. Okey, so Azwin, boleh keluarkan tak? Apa maklumat yang kamu boleh keluarkan daripada pernyataan soalan ni, Azwin? Okay, yang pertama iaitu dia kata bertambah tinggi dengan 0.5 cm. Okey. Itu adalah D, iaitu meter sepunya dia. Okey, bagus. Okey, bila dia kata bertambah tinggi dengan 0.5 cm, so dia konsisten ketinggiannya bertambah sebanyak 0.5, so itu beza sepunyanya adalah 0.5. Okey, Hasif, apa lagi yang kamu boleh keluarkan, Hasif? Dia punya tinggi asal, cikgu. Okey, tinggi asal tu? Okey, berapa? 4 cm. Merujuk kepada? 4 cm itu ialah sebutan pertama dia. Okey, apa simbol kita? Simbol kita ialah A, cikgu. Okey, A. So, dalam matematik ni, bila kita dapat satu ayat, kita keluarkan dalam bentuk simbol matematik tu. Sebab kalau kita tulis ketinggian, kita tulis panjang, tak nampak formula apa yang kita boleh gunakan. So, bila kita keluarkan, kita boleh pilih dah dekat list of formula tu apa. Okey, bertambah dengan tinggi 0.5, D 0.5. Okey. Tinggi asalnya A. Okey, A sebutan pertama. Jadi 4 cm. Keluarkan. Berapa hari lagi? Jadi bilangan sebutan ke berapa? Jadi Tn dia hari ke berapa? Ketinggian akan menjadi 175. Jadi Tn. Kenapa Tn? Sebab tak tahu hari ke berapa. Tak tahu hari ke berapa sama dengan 175. Ya. So, kita akan menggunakan formula Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Masukkan. Tn tadi apa? Bila kita 175. pandai. Okey, kalau kita keluarkan dalam bentuk macam ni, kita dah tahu dah kita nak masukkan apa. Ya, kan? betul. Tapi kalau kita tulis ketinggian 4, apa benda tu ketinggian? Kita kena tahu ketinggian tu adalah A. Okey. So, kita masukkan nilai. Dekat sini kita dah dapat point dah. Markah dia kan masukkan. Jadi, selebihnya ni adalah pengetahuan diorang masa menengah rendah iaitu penyelesaian algebra. Ya, jadi kita tahu kelasnya apa je, cikgu. Kadang-kadang pelajar ni, dia formula ADMAT ni, okay, dia faham, dia boleh masukkan. Masalah dia orang apa? Kembangkan, bawa ke sana, bawa ke sini, itu yang salah. Jadi, nak markah sikit tu dapat dekat ADMAT.
Maksudnya banyak lagi jalan kerja susah yang mereka cuba nak buat. Padahal betul. senang je sebenarnya. Betul. Okey cikgu, jadi kita dah buat soalan ini bersama dengan mereka. Jadi lepas ada banyak lagi soalan yang agak mencabar lagi ya cikgu. Saya pasti. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Akan kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Wani Carey dalam Sukses SPM 2021. Dalam subjek kita hari ini Matematik Tambahan bersama dengan Cikgu Wan Nurfiza, guru akademik dari Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor, dan kita masih lagi bersama dengan 6 murid dari sekolah Cikgu Wan kita hari ini. Okey, jadi murid atas talian, Kak Wani nak tanya ni, masih okey lagi tak nak sambung pembelajaran kita? Kalau masih okey, senyum dan tunjuk thumbs up di depan kamera macam ni. Okey. Alright, jadi kita dah nampak senyuman mereka. Cikgu pun masih bersemangat lagi. Jom cikgu, kita nak sambung dengan soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang ketiga saya cuba tonjol kat sini adalah merentas topik, iaitu gabungan topik sebelumnya dengan diadaptasi dalam tajuk janjang sendiri. Okey. Soalannya adalah, jika log M asas 7, log 3 asas 7, log 81 asas 7 adalah 3 sebutan yang berturutan pada suatu janjang aritmetik. Cari nilai bagi M. Okey, selalunya bagi kertas 1, dia akan nyatakan soalan itu adalah janjang aritmetik ataupun janjang geometrik. Yang paling penting, penggunaan formula yang betul. Kalau janjang aritmetik jadi janjang geometrik, jadi masalah kita adalah habis terus. Untuk soalan tu habis terus markah dia. Jadi pemilihan formula tu yang paling penting. So ini adalah tajuk log sebenarnya. Okey, logaritma. Jadi kita masukkan dia dalam janjang supaya dekat sini dia akan soalan ni boleh uji dua tajuk secara serentak, iaitu janjang dan juga log. Okey, Isfazira, boleh kamu keluarkan apa yang kamu boleh dapat daripada pernyataan soalan? Boleh kaitkan orang punya beza sepunya. Okey, beza sepunya. Lagi apa yang boleh keluarkan? Boleh keluarkan A tak? Boleh. Okey, apa A kita? Log M asas 7. Okey, log M asas 7. Okey, bila dia nak cari beza sepunya, so beza sepunya kita adalah log 3 asas 7 tolak log M asas 7. Jadi kemahiran log tu yang penting. Okey, so kita senaraikan. A dia adalah, sebutan pertama adalah log M asas 7. T2 kita adalah log 3 asas 7. T3 kita adalah log 81 asas 7. Perkara pertama, kita kena cari beza sepunya. Yang penting bila dia kata adalah janjang aritmetik, yang paling penting adalah D. Janjang aritmetik yang paling penting adalah D. Beza sepunya. Sebab tanpa beza sepunya, dia bukan janjang aritmetik. Okey? So, D tu apa? Selalunya pelajar akan cakap D tu adalah T2 tolak T1, iaitu sebutan kedua tolak sebutan pertama. Tapi tidak semestinya dalam jujukan tu dibagi sebutan pertama dengan kedua. Dia bukan bagi 4 dengan 5. Jadi, boleh jadi T4 tolak dengan T5 tolak dengan T4. Jadi, mestilah sebutan selepas tolak dengan sebutan yang sebelum. So, keluarkan macam ni. Okey, so kita akan buat T1 tolak T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T1. Dia suruh cari nilai bagi M. Tak ada idea. M tu apa? M tu berada dalam sebutan pertama. Jadi apabila kamu tak diberi sebutan ke N, ke 4, ke 5, kita hanya boleh kaitkan dengan beza sepunya. So, beza sepunya, sebutan kedua tolak dengan sebutan pertama sama dengan sebutan ketiga tolak sebutan kedua. Ini je jalan kerja kita. Okey, nak buktikan bahawa apabila dia adalah janjang aritmetik, dia mesti mempunyai beza sepunya. So, tak payah fikir nak guna formula Tn ke Sn ke, tak perlu. Okey, hanya menggunakan formula beza sepunya. Formula ni tak diberi. Tapi sebenarnya benda yang simple kan? Ingat? Okey, jadi ni adalah log. So, apabila log asas dia sama, apabila dia tolak daripada dua sebutan log, kita boleh permudahkan menjadi single log. Okey, Norasha, kenapa jadi 3 per M, Norasha? 3 per M, ya? Aha.
Rasha, kenapa Sebab jadi? kat situ kita gunakan hukum lock, iaitu kalau tolak dia jadikan bahagi. Okey, bagus sangat. Okey, dekat sini dia kata dalam hukum log, daripada banyak-banyak log, kita boleh permudahkan jadi satu sebutan. Okey, bila jadi satu sebutan, daripada dua log ni jadi satu je. Dalam hukum log, tolak jadi bahagi. Ya. Kebanyakan calon, dia faham tolak jadi bahagi. Tapi apa kesilapan dia? Daripada dua log ni tetap jadi dua log, iaitu dia buat log 3 bahagi log M. Salah. Sebabnya daripada dua, kita permudahkan jadi satu. Diorang tahu itu bahagi, tapi diorang bahagi log 3 bahagi log M. Ada dua kali juga log. Macam 2 tambah 3, dia jadikan 2 bahagi 3. Sama ke? Tak sama lah kan? Jadilah salah hukum lah. Kat situ selalunya masalah dia. Kesilapan yang sering dilakukan. Sangat. Untuk tajuk log sangat itu yang berlaku. Jadi kamu kena faham sendiri tentang hukum log tersebut. Okey, sama dengan log ini. Okey, apa yang kita buat dekat sini, Hasif? Okay, kita buat apa tu, Hasif? Kenapa dia jadi macam ni tiba-tiba? Mana pergi log tu? Lognya hilang ke mana? Log tu dah sama, so kita hapuskan dia. Okey. Pembetulan, kita tak boleh hapuskan. Kita buat dekat sini satu sebutan, sini satu sebutan, kita boleh buat perbandingan. So, apabila buat perbandingan, log 7 dengan log 7 nak bezakan apa? Benda yang sama. So, tak nak bezakan, tak nak bandingkan. Jadi, kita bandingkan yang tak sama ni. 3 per M dengan 81 per 3. So, yang ini dah masuk form 1, form 2 punya je. Yeah. Okey, selesaikan algebra, bawa ke atas jadi 9. Ini jadi 81M. So, selesaikan, kita akan dapat M sama dengan 1 per 9. Okey, cikgu, saya nak tanya untuk soalan macam ni lah kan. Boleh ke kita dapatkan jawapan ataupun nak buat jalan kerja tu dengan menggunakan kalkulator? Dengan menggunakan kalkulator, tak boleh. Tak boleh, ni kena kira manual. Sebab apa? Sebab ada pemboleh ubah. Kalkulator tak kira X tambah Y. Kan dia kira 1 tambah 2. Jadi, that's why dalam SPM, kertas 1 kebanyakannya dia menggunakan pemboleh ubah. Kenapa? Sebab dia tahu dah kalkulator kita makin canggih. Betul. So, dia nak uji kefahaman kamu pasal algebra kamu, pasal tambah, tolak, darab, bahagi, tapi yang melibatkan pemboleh ubah. A, B, C, D, E kan? Kalau nombor, kan je. Kita boleh dapat jawapan. Sebab itulah namanya matematik tambahan ni, cikgu. Tambahan. Tambahan. Susah sedikit. Okey, cikgu. Mari kita sambung. Okey, so ini adalah soalan yang ketiga. Soalan keempat kita adalah soalan penyelesaian masalah. Okey, kalau dalam SPM selalunya, soalan penyelesaian masalah ni akan mengambil satu page. Okey, dan pelajar ataupun calon akan jadi gabra. Padahal soalan tu kenapa jadi satu page? Sebabnya dui bahasa. So, dia ada bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu. Jadi, that's why dia akan jadi satu page. Nanti bila keluar, cikgu panjang. Padahal dia tak panjang mana pun, dia kan? punya translationnya je. Ya, dia punya translation tu. Jadi, dia kena faham. That's why bila pelajar saya lebih galakkan mereka ada highlighter. Highlightkan benda-benda yang penting. Okey, kita tengok kepada soalan yang keempat. Dia kata Adam dan Hawa bermula menjual telefon pintar pada masa yang sama. Okey, soalan A. Okey, pada penyataan tak ada apa-apa info langsung. Yang ada info adalah Adam dan Hawa je dekat situ. Ya. Okey. So, dia kata Adam menjual P telefon pintar pada bulan pertama. Okey, dan jualannya meningkat dengan Q telefon pintar setiap bulan secara berterusan. Okey, dibetulkan. Secara berterusan. Dia menjual 206 telefon pintar pada bulan ke-7. Okey, dan jumlah jualannya pada 11 bulan pertama adalah 1,980 telefon pintar. Cari nilai bagi P dan Q. Okey, nampak? Dia bermain dengan huruf. P dengan Q. Dia tak bagi nombor-nombor tu. Okey? So, tolong Wani pilihkan. Okey, Wani nak pilih Hasif. Hasif dah sebentar tadi. Kita tanya Nabila. Okey, Nabila, daripada pernyataan A, cikgu nak kamu keluarkan. Apa yang kamu boleh keluarkan dalam bentuk matematik ya, Nabila? A ke, B ke, C ke? Okey, apa dia, Nabila? Saya nampak dia kata P iPhone pada bulan pertama. Jadinya sebutan pertama A kita P. Okey, A kita adalah P. Okey, so next Azwin, apa lagi yang kita boleh keluarkan, Azwin? Azwin? Iaitu beza sepunyanya. Beza sepunya iaitu Q. Q. Beza sepunya apa simbol dia, Azwin?
D. Okey, D. Oh, okey. Siapa lagi? Norasha. Okey, apa lagi yang boleh dikeluarkan, Norasha? Ada lagi ni maklumat yang kita boleh keluarkan, Norasha? T7 je. T7. Dia kata, berapa T7 dia? 206. Okey, 206 dekat situ. Okey, Isfazira, apa lagi yang boleh dikeluarkan? Isfazira, apa lagi? Kita jumlah jualan. S11 dia. Jumlah jualan, jumlah adalah sum adalah S. Jadi S11 adalah 1980. Okey, untuk soalan ni kita ada dua pembeli ubah yang kita nak cari iaitu P dan Q. So apabila ada dua pembeli ubah, kena ingat pada mana-mana soalan pun, apa-apa tajuk pun, apabila ada dua pembeli ubah mesti ada dua persamaan yang kita kena wujudkan. Tanpa dua persamaan, kamu tak boleh dapat dua-dua tu lah sebab dua persamaan. Kalau tiga persamaan, mesti ada tiga pemboleh ubah yang terlibat. Okey, jadi tadi kawan-kawan kita dah senaraikan. A adalah P, D adalah Q, okay, T7, okay, T7, sebutan ketujuh adalah 206. S11 adalah 1980. So, ada dua formula yang terlibat kat sini iaitu TN dan SN. Okey, so bila TN dengan SN, so T7 kita masukkan dekat sini formula dia. Okey, T7 kita adalah apa? 206 sama dengan A kita adalah P tambah N tolak 1. N kita adalah 7 sebab T7, TN. Okey, so 7 tolak 1 darab dengan Q. Itu persamaan pertama kita. Persamaan kedua kita adalah pasal hasil tambah 11 sebutan pertama. Okey, jadi dia adalah menggunakan formula N per 2. N kita adalah S11. Jadi N kita 11 per 2 darab dengan 2P tambah 11 tolak 1 darab Q. So, kedua-dua persamaan ni adalah persamaan linear. Sepatutnya persamaan linear ni dah menjadi kebiasaan bagi kamulah yang mengambil subjek matematik tambahan. Okey, so apabila kita selesaikan persamaan satu, ini jadikan sebagai perkara rumus yang kita dah belajar sebelum ni. So, P sama dengan 206, 6Q, bawa pergi sebelah, jadi tolak. Dekat sinilah yang saya takuti, iaitu proses kamu menyelesaikan, iaitu bahagian algebra. Okey, pasal ini adalah 11P tambah 55Q sama dengan 1980. Mana datangnya benda tu? 11 per 2 tu saya dah permudahkan. So, kita akan dapat nilai Q adalah 26. So, apabila kita dapat nilai Q sama dengan 26, cari persamaan yang ada P. Ni. Okey? Ataupun ini. So, mana-mana sahaja boleh. So, dia kata P sama dengan 206 tolak 6Q. Jadi, P sama dengan apa? 206 tolak 6. Q dia adalah 26. So, selesaikan, kita akan dapat P sama dengan 50. Jadi, kita tahu dah Q tadi merujuk kepada apa? Q tadi merujuk kepada beza sepunya. Dan P ni merujuk kepada jualan apa? Pertama. Bulan pertama bagi si A, si Adam. Okey, jadi ini adalah jawapan untuk soalan keempat ni, Cikgu. Untuk A baru. A. Cikgu, saya ni bekas pelajar yang tak pernah ambil NMAT. Saya tengok macam mana tu, Cikgu. Tapi sebenarnya saya tabiklah mereka yang mengambil subjek ini. Kerana memang bukan mudah sebenarnya nak dapat A. Namun dengan apa orang kata intelligence yang dikurniakan dalam diri mereka tu, mereka dapat melaksanakan semua soalan ini dengan kacang, Cikgu. InsyaAllah. InsyaAllah. Dengan usaha yang paling penting. Ya, betul. Okey, kita dah buat A. Jadi lepas ni kita ada lagi satu soalan ni, Cikgu. Ya. Satu soalan ni apa kata kita nak minta mereka untuk sama-sama buat sebentar nanti. Maksudnya kita nak tengok jalan kerja yang mereka buat juga. Boleh. Jadi Wani pasti Cikgu mungkin dah bagi tahu mereka soalan dan kita nak tengok mereka sediakan jawapan dan jalan kerja kerana selepas ini kita nak tengok mereka sama-sama buat dengan kita sebentar saja nanti. Okey, Cikgu. Jadi Wani nak bagi tahu anda di rumah untuk jangan ke mana-mana kerana lepas ini kita akan masih bersama dengan Cikgu Wan dalam subjek matematik tambahan janjang aritmetik. Jangan ke mana-mana. Berjumpa selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Ya. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey dalam subjek kita hari ini Matematik Tambahan dan masih lagi bersama dengan Cikgu Wan Nurfizah, Guru Akademik Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Okey, Wani nak tanya Syekh Azwin Isfazira Hasif Nabilah dan Nur Asha masih okey ke tidak tu? Macam Kak Wani cakap tadi, Kak Wani tengok soalan ni macam pening kepala dah. Tapi macam mana dengan anda pula? Okey tak tu? Masih bersemangat? Tunjuk thumbs up macam ni. Okey, bagus. Nampaknya cikgu mereka memang bersemangat belajar hari ini. Maklumlah kita tahu cikgu bawa mereka untuk sama-sama belajar AdMaths dan kita akan doakan mereka supaya dapat A+ lagi cikgu. Amin. Sama-sama kita doakan. Okey, jom kita nak sambung dengan soalan seterusnya. Okey. Untuk soalan nombor 4 ni boleh dikategorikan sebagai soalan kebat. Okey, apa itu soalan kebat? Saya terangkan sedikit. Kebanyakan calon bila kata kebat dia rasa susah. Sebenarnya kebat tu elemen dia salah satunya adalah adapt situasi kehidupan dalam soalan. So apabila dia buat macam ni pasal jualan, so itu adalah dalam kehidupan seharian kita. Jadi itu dah dinamakan kebat. Okey, cuma special sikit AdMaths ni. So dia adalah pemboleh ubah dekat situ. Okey, jadi yang ini dah dikategorikan sebagai soalan yang ada elemen unsur-unsur kebat iaitu hot dekat situ. Yang paling penting apabila kita dapat soalan panjang. Okey, ini adalah soalan A kan? Ya. Okey, kita tengok soalan B. So, gabungkan dua soalan tadi, mana tak datangnya satu muka surat. Okey, that's why pentingnya highlighter kamu untuk highlight ke apa benda yang ada. Kadang-kadang cerita je lebih, sebenarnya isi dia sikit je. Jadi, kamu kena faham, keluarkan isi penting dalam bentuk simbol matematik ataupun ayat matematik dekat situ. Okey, untuk soalan B, okey, ini adalah penyataan soalan. Dia kata Hawa menjual 75 telefon pintar pada bulan pertama. Tadi soalan A adalah pasal si Adam. Ini adalah pasal si Hawa. Hawa menjual 75 telefon pintar pada bulan pertama dan jualannya bertambah sebanyak 21 telefon pintar pada setiap bulan secara berterusan. Okey, jika Adam dan Hawa menjual telefon pintar dengan bilangan yang sama pada bulan W. Nampak pembeli ubah? Cari nilai bagi W. Dia nak kata, okey, macam saya bermula dengan 10 jualan dan Wani jual dengan 2 telefon. Pada bulan keberapakah kita punya jualan akan jadi sama? Jadi sama. Jadi itu yang dia nak. Dia nak suruh kita selesaikan masalah dia lah cikgu. Selesaikan masalah ni. Okey, Syekh, daripada pernyataan si Hawa ni, Syekh, tolong cikgu keluarkan apakah maklumat-maklumat yang kita boleh keluarkan, Syekh? Okey, daripada soalan kita dapat sebutan pertama iaitu A, iaitu 75. Okey, bagus. Lagi? Ada lagi boleh keluarkan? Kita juga dapat sebutan sepunya dia iaitu D, iaitu 21. Okey, betul. Dia kata dan jualannya bertambah sebanyak 21 telefon pintar. Okey. Jadi, W ni apa? Hasif, agak-agak. W ni apa? Simbol bagi apa? TN ke A ke apa? Saya rasa W ni adalah dia punya pemboleh ubah cikgu iaitu N. Okey, dia punya N. Pandai. Dia nak cari pada bulan ke berapa. So, adalah N. Okey, bilangan sebutan. Okey. Jadi, kita keluarkan. Kat sini mesti ada perbandingan. Okey, kenapa? Dia kata jualan Adam sama dengan jualan Hawa. Jadi, kena buat persamaan tu tadi. Okey, jadi sebutan jualan bagi Adam sama dengan jualan bagi Hawa. Jadi tapi tak tahu bila dan berapa yang sama tu. Jadi kita buatlah. Jadi formula untuk TN Adam adalah 50. Kenapa? Tadi kita dah ambil nilai daripada soalan A. 50 tambah N tolak 1 darab dengan 26. Okey, ini adalah maklumat soalan A tadi. Sama dengan ini adalah maklumat yang Hawa ni lah. Yang tadi kawan-kawan kita dah keluarkan. So, kita akan dapat yang itu. Kita buat sama dengan. Kenapa? Kita nak kata bulan ke N ni jualannya sama banyak dengan bulan ke N bagi si Hawa. Jadi, kita buat perbandingan. So, yang ini adalah persamaan yang terlibat. Okey, jadi kita boleh selesaikan menggunakan algebra kat situ. Okey, saya nak anak-anak saya tolong kirakan. Saya nak tahu jawapan dia. Okey, sila kira. Sila kira. Macam Kak Wani janji tadi, Kak Wani nak tengok jawapan anda pula. Nak tengok mereka aplikasi dengan betul ke tak. Okey, tolong kira dan siapa rasa nak volunteer. Apa kata kita buat volunteer? Siapa volunteer nak bagi jawapan? Ada yang dah siap?
Okey, kita bagi mereka 1 minit, cikgu. Di sini boleh. saya nak tanyalah, cikgu. Untuk soalan B ni, adakah ia mempunyai kaitan dengan soalan A? Bagus soalan tu. Dia ada kaitan. Jika, apa akan jadi jika jawapan A tadi salah? Kalau jawapan A tadi salah, kita bawa nilai yang salah pada B, tapi mereka tetap mendapat jawapan markah jalan kerja. Jalan kerja walaupun jawapannya salah. Ya, walaupun jawapan salah. Jadi kena berusaha juga dekat A tu letak sesuatu nilai supaya kita boleh kerjakan si B ni pula. Tapi sebenarnya kalau jawapan A dah banyak salah, B pun boleh kata markah tu menjadi kurang lah, cikgu. Jadi kurang, tapi kita boleh kutip lagi markah jalan kerja tu. Jadi tolong jangan abaikan jalan kerja. Okey, jom kita nak tanya mereka, adakah anda sudah siap dengan jawapan anda? Okey, siapa? Kalau dah siap, boleh angkat tangan ataupun boleh tunjuk kalkulator di kamera anda. Okey, jom. Kita nak tengok jawapan. Share dah siap? Isfazira. Nak tunjuk. Okey, Aisyah dah siap. Okey, buka mic Aisyah. Tak nampak bila tunjuk tu. Okey, bagi tahu jawapan berapa? Dah cikgu, dia suruh cari nilai bagi W, so saya dapat 6. Dapat 6. Okey, cuba kita tengok. Okey. Okey, so bila kita selesaikan, ya betul. Okey, ini yang paling penting. Dia bukan nak N, tapi dia nak W. Ya. Jadi, tapi formula adalah N. Jadi, tukarkan jadi W. Sebab bulan keberapa tu merujuk kepada W. Jadi, kamu kena tukarkan kepada W. Sebab soalan minta W. Sekarang soalan kadang-kadang penandaan dia macam agak strict. Jadi, kita nak, okey, dia nak W, dia bukan nak N. Yeah. Walaupun kita tahu sebenarnya dia dah menjawab soalan. Maksudnya kalau tak ada W tu salah lah, cikgu. Nak kata salah pun tak. Kita nak bawa benda yang baik-baik je masa periksa. Okey, kalau boleh janganlah ambil jawapan yang salah. Sebab jalan kerja dah cantik dah kan. So kita nak dapatkan markah yang terakhir tu biar perfect kat situ. Ya. Okey, jadi kita dapat jawapan untuk A dan B. Seterusnya, cikgu, kita nak pergi kepada apa pula, cikgu? Okey, kita nak pergi kepada rumusan. Okey. Okey, apa yang kesalahan yang biasa dilakukan oleh calon? Okey. Lagi-lagi untuk tajuk janjang ni, pelajar selalu confuse apa itu janjang aritmetik dengan janjang geometrik. Okey, soalan aras pengetahuan. Okey, soalan bagi setiap subjek akan ada soalan aras pengetahuan. So, bila dia kata tentukan adakah jujukan tersebut adalah janjang aritmetik ataupun geometrik, bagi saya dia sangat mudah. Apabila nampak, okey, macam X, 3X, nampak berapa beza X kat situ? Nampak 2X beza dia kan? Sebabnya, okey, yang ini pun 3S dengan 5S bezanya pun 2 juga. So, nampak perbezaan tu sama. Confirm dia janjang aritmetik. Janganlah bila macam ni, 12 dengan 36. Berapa beza dia? 20? Kena tolak lah tu. 24 kan? 36 dengan 108, berpuluh-puluh bezanya kan? Jadi, sama ke beza setiap sebutan ni? Tidak. Confirm tak sama. Jadi, dah tentulah dia adalah janjang geometrik. Kalau dia sudah menentukan. Bagi saya, janjang aritmetik beza dia mesti sama. Nampak je select satu, so confirm dia bukan aritmetik, kita jawab dia geometrik. Kalau dia soalan tu kata tentukan sama ada janjang aritmetik ataupun geometrik, so dua jawapan tu mestilah salah satunya. So nak tentukan dia adalah aritmetik ataupun tidak, tengok sama ke tidak. Nanti dia akan tanya, berikan, huraikan jawapan anda. Bukan dia suruh bercerita kerana mempunyai beza sepunya. Kerana tidak mempunyai beza sepunya. Itu sahaja. Okey, itu antara kesalahan yang biasa dilakukan. Jadi di sini Kak Wani nak tanya, murid di atas talian semua okey tak? Ada soalan nak tanya Cikgu Wan tak hari ini? Especially kalau anda tanya, Cikgu Wan boleh tanya, bagi tahu terus jawapan ataupun kekeliruan anda. Ada sesiapa nak ajukan soalan? Okey, nampaknya tak ada. Mereka takut nak tanya, Cikgu. Perkara biasa dah. Okey, Cikgu. Ini kesalahan dalam Admath. Okey. Mungkin Cikgu boleh bagi tahu perbezaan yang ketara dari segi orang kata kesalahan matematik dan matematik tambahan yang murid sering lakukan. Okey, saya nak comparekan antara matematik dengan matematik tambahan tu saya tak berapa nak boleh sebab matematik sendiri pun adalah benda baru. Diorang ni adalah first batch KSSM. Ya. So, cikgu sendiri pun masih lagi di awang-awangan apakah yang bentuk yang sebenarnya kan. Jadi saya tak tahu, tapi saya tahu kalau dahulu matematik tu adalah lebih mudah, tapi saya dengar sekarang matematik pun agak mencabar juga. Sebabnya diorang dah belajar
Bayangkan budak darjah 1 pun dah belajar Arab. Zaman kita dulu masih lagi 1, 2, 3 Ya, kan. mengira, cikgu. Masih lagi mengira. Jadi tak tahu, memang cabaran diorang adalah sangat besar kan, lagi-lagi PDPR ni. Bila PKP ni kan tak belajar bersemuka. Mereka ni semuanya adalah pelajar yang duduk di sekolah. Betul. Daripada form 1. Saya takut pengorbanan mereka adalah mereka terpaksa berjuang bersama adik-beradik, TV. Kalau kat asrama tak ada apa-apa kan. Betul. Okey, boleh cikgu. Cikgu boleh teruskan dengan rumusan kita hari ini. Okey. Lagi satu kesalahan yang biasa dilakukan. Contohnya, okey, dia kata rajah menunjukkan 3 segi 4 sama yang setiap sisinya membentuk suatu janjang aritmetik. Jadi, secara jelas, kita akan nampak X tambah 2, X tambah 4. Jadi, selalunya pelajar akan terus gunakan info dekat situ. X tambah 2 tambah X tambah 4. Padahal soalan tu minta perimeter. Ya. Jadi bila minta perimeter, dia kena cari perimeter segi 4 yang pertama dulu, segi 4 yang kedua dulu, segi 4 yang ketiga. Jadi itu selalunya yang berlaku pada calon di mana dia suka buat apa yang nampak. Dia tak pergi baca. That's why saya kata kenanya adanya highlight. So bila kita nampak, okey, perimeter. So kita tahu ini adalah pasal perimeter. Jadi kita nak benda tu yang pelajar baca satu-satu. Takkan makan masa lama sebab saya yakin tingkatan 5 mesti boleh membaca dengan baik lah kan. Betul. Jadi mesti boleh. Jadi saya tak nak jadi diorang tahu itu adalah janjang tapi diorang ambil je terus nilai-nilai yang ada dekat depan tu. Mereka terlupa bahawa setiap sisi tu lain. Dia punya lilitan dia lain kan. Ya. Okey. So itu sahaja. Lepas tu rumusan kita adalah janjang aritmetik. Saya nak ingatkan dalam list of formula untuk KSSM ni, daripada KBSM tahun lepas, list of formula dia ada banyak, iaitu 60 something. Sekarang dah menjadi 24 sahaja. Banyak yang dah di-cut. Maksudnya banyak pelajar dah tahu. Kenapa banyak dipotong? Sebabnya mereka dah belajar lebih awal. Okey, sebelum ni diorang belajar masa ADMAT kan, diorang dah belajar lebih awal. Jadi benda tu dah jadi aras pengetahuan. So ADMAT-nya adalah yang ini je. Jadi yang dibekalkan adalah yang ini sahajalah formula yang terlibat. Okey, yang ini pula adalah rumus tambahan. Jika mereka hafal ataupun ingat, jalan kerja mereka akan jadi lebih mudah. Ya, itu dia rumusan untuk janjang aritmetik. Okey, Wani nak tanya semua murid atas talian, sepanjang kelas kita hari ini, apa yang anda peroleh? Okey tak? Mungkin ada seorang pada anda nak kongsi seorang. Syekh boleh wakilkan rakan-rakan apa yang anda pelajari hari ini? Bila pada hari ini, saya dan rakan-rakan telah mempelajari janjang aritmetik, merupakan salah satu daripada subtopik janjang. Janjang aritmetik ni kita belajar, jadi kita dari 3 formula, 2 diberi dan 1-nya kita kena hafal sendiri. Itu dia. Bagus, Syekh. Wakilkan rakan-rakan mereka. Okey, cikgu. Jadi nampaknya tamatlah sudah kita punya pelajaran hari ini. Matematik tambahan. Itu dia. Boleh tahan mencabar juga kalau Wani tengok. Tapi Wani pasti anda semua yang mengambil subjek ini insya-Allah boleh dapatkan markah yang cemerlang jika anda berusaha sehabis baik. Kerana usaha itu tangga kejayaan. Betul. Jadi, Wani nak ucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Wan Nurfiza binti Hassan selaku Guru Akademik Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Syekh Muhammad Azwi Natasha, Isfazira, Hasif Fitri, Nurul Nabilah dan Nur Hasha Nabilah. All the best. Semoga berjaya memperoleh markah yang cemerlang. Dan sekian sahaja dari saya, Wani Keri. Kita jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Saya sebagai wakil ibu bapa mendoakan agar semua calon SPM 2021 mendapat A+ bagi subjek AMAT untuk tahun ini. InsyaAllah. Assalamualaikum. Saya berdoa dan berharap semoga anak-anak yang akan mengambil SPM tahun ini semoga berjaya, terutamanya di dalam subjek AMAT. Terima kasih.